Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya kepada semua murid-murid. Okey, hari ini kita pergi kepada tajuk yang akhir dalam tingkatan 4 iaitu di bawah tema pembinaan negara dan tajuk 11 iaitu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya ya. Okey, itu bab terakhir dalam tingkatan 4 iaitu bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan. Okey, kita teruskan lagi dengan intipati pembelajaran kita pada hari ini 10.1 iaitu pengertian kemerdekaan, 10.2 persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara, 10.3 detik pemasyuran kemerdekaan negara, 10.4 kesan kemerdekaan terhadap negara, 10.5 prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Kita pergi pula kepada standard pembelajaran ya. 11.4.1 iaitu menjelaskan pengertian kemerdekaan. 11.4.2 menerangkan persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan. 11.4.3 menghuraikan detik-detik pemasyuran kemerdekaan negara. 11.4.4 menganalisis kesan kemerdekaan terhadap negara kita. 11.4.5 menghuraikan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, kes 11.4.6 menerangkan kepentingan jati diri dalam pengisian kemerdekaan. Kes 11.4.7 menjelaskan rasa bangga tentang keunikan kemerdekaan negara kita. Kes 11.4.8 menghuraikan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Kes 11.4.9 mentafsir kepentingan bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat yang pertama menerangkan pengertian kemerdekaan, kedua menjelaskan tugas-tugas jawatan kuasa yang ditubuhkan dalam persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan, ketiga menceritakan kronologi detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Keempat, menilai 3 kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kelima, menjelaskan sekurang-kurangnya 4 prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang keenam, menyatakan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa detik bersejarah ini kepada diri, bangsa dan negara. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik kita yang pertama iaitu 10.1 pengertian kemerdekaan. Ya, kat sini kita ada 3 pengertian kemerdekaan. Jadi, pengertian kemerdekaan pertama ialah kemerdekaan negara kita, ya. Kemerdekaan negara kita ialah pada 31 Ogos 1957 ya, bersamaan dengan tahun Islamnya ialah 5 Safar 1377 Hijrah ya, merupakan peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Okey, seterusnya yang kedua kita tengok pengertian kemerdekaan. Apa erti merdeka? Iaitu bebas daripada sebarang
Okey, sebarang apa? Cengkaman kuasa asing. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka juga bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Ya. Dan pengertian kemerdekaan yang ketiga, menurut Kamus Dewan, ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan, ya. Dan bermakna negara yang berdaulat, ya, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Okey, itu ialah pengertian kemerdekaan. Okey, seterusnya kita tengok pengertian kemerdekaan, ya, menurut tokoh-tokoh di bawah ini. Yang pertama, kita tengok tokoh iaitu Syed Jamal al-Din al-Afghani. Apa yang beliau katakan? Ya, perjuangan bagi menghadapi penjajah disertai semangat kebangsaan, jinsiah, ya, dan cinta akan tanah air yang merdeka, wataniyah. Ya, itu menurut Syed Jamal al-Din al-Afghani. Seterusnya kita pergi kepada Rashid Rida. Okey, pengertian kemerdekaan menurut Rashid Rida ialah kedaulatan dan kekuatan sebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Baginya kedaulatan sesebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Ya, itu yang dinyatakan oleh Rashid Rida. Seterusnya kita tengok kepada Mahatma Gandhi. Okey, apa pengertian kemerdekaan yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi ni? Ya, kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Ya, setiap negara dikatakan sini berhak menguruskan sendiri negaranya, ya, walaupun sukar, supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Itu pengertian kemerdekaan oleh Mahatma Gandhi. Okay, seterusnya kita tengok pula pengertian kemerdekaan mengikut Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela kata apa? Kebebasan bukan hanya pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Kebebasan boleh dicapai, kebebasan atau kemerdekaan, kata Nelson Mandela, boleh dicapai melalui apa? Melalui politik. Bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Jadi, seluruh rakyat haruslah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Itu pendapat atau pengertian daripada Nelson Mandela. Seterusnya, kita pergi pula kepada Soekarno.
Ya, Soekarno menyatakan bahawasanya kebebasan merangkumi kebebasan untuk berfikir, kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik. Okey, itu pendapat dari Soekarno. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Menurut beliau, kemerdekaan ibarat tempat perhentian, ibarat tempat perhentian perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Okey, jadi kata beliau lagi, rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Itu ialah pengertian kemerdekaan mengikut Tengku Abdul Rahman. Seterusnya, kita pergi pula kepada Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Mengikut Tun Temenggung, melalui kemerdekaan, keselamatan kesehatan negeri akan terjamin dan menjadi lebih kuat dengan kemerdekaan. Penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu, dengan kemerdekaan ini juga dapat mengatasi ancaman komunis. Okay, kita pergi kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Tun Fuad Stephen. Apa yang dikatakan kemerdekaan oleh Tun Fuad Stephen ni? Melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Usaha pembangunan yang pesat. Jadi pembangunan yang pesat berlaku di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baharu masyarakat. Itu mengikut pandangan Tun Fuad Stephen. Dan yang terakhir, kita tengok pula pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa yang beliau katakan tentang pengertian kemerdekaan. Kata beliau, merdeka bukan sekadar bebas dari cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud apa? Menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Itu ialah pengertian kemerdekaan menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lagi dengan subtopik kita 10.2 iaitu persediaan menyambut permasyuran kemerdekaan negara. Persediaan menyambut permasyuran kemerdekaan negara. Jadi tumpuan acara adalah di
Padang Kelab, Selangor dan Stadium Merdeka. Jadi, pada 8 Julai 1957, Tengku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah berucap dalam radio Malaya menyeru seluruh rakyat Malaysia meraihkan Hari Kemerdekaan. Jadi, pada 3 Ogos 1957 jam 7.33 pagi, Datuk Abdul Razak memaklumkan tentang atur cara sambutan kemerdekaan 31 Ogos 1957 melalui Radio Malaya. Okay, kalau kita tengok gambar di sebelah ni, ini ialah gambar pencipta bendera Malaysia. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan apakah persediaan ataupun persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan. Jadi diadakan jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal. Bagi menonjolkan identiti negara, maka telah dibina sebuah stadium. Dibina sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana negara. Dibina juga istana negara. Seterusnya, sebuah jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan. Ini kan lagu negara kita. Telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Tengku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif. Pada ketika itu beliau ialah pengarah Jabatan Penerangan. Lagu Negaraku ni sebenarnya dia berasal daripada lagu Terang Bulan. Terang Bulan, lagu Negeri Perak. Dan liriknya diubah dan ditulis oleh Saiful Bahari. Seterusnya, bendera kebangsaan yang kita tengok tadi dicipta oleh Encik Muhammad Hamzah. Beliau merupakan kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Dan bendera ini mula dikibarkan secara rasminya pada 26 Mei 1856 di Istana Sultan Selangor. Seterusnya, penggunaan jatah negara. Ini jatah negara yang atas ni. Jatah negara diperkenan oleh Majlis Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Dan bunga raya dipilih oleh Tengku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan negara kita. Okey, jadi dan seterusnya, dalam jawatan kuasa sambutan pula Jawatan kuasa sambutan. Tadi jawatan kuasa fizikal kan? Yang ini adalah jawatan kuasa sambutan. Jadi jawatan kuasa ini berperanan memeriahkan untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan padang Kelab Selangor dihiasi lampu, banyak lampu dan sebanyak 75,000 bendera. Bendera Persekutuan Tanah Melayu ditempah khas dari kilang kain di Jepun. Banyak kan? Seterusnya, menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan dengan pakaian khas ilham Tengku Abdul Rahman
iaitu baju muskat. Ya, baju muskat hitam bersongket, bersamping dan tengkolok untuk jemaah menteri. Ni bawah ni, ialah baju muskat. Ya. Seterusnya, kursus protokol telah diberikan, kursus untuk protokol sambutan tersebut telah diberikan kepada 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Mereka bertindak sebagai pegawai penerangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara. Dan semua pegawai kaki tangan awam diberi gaji seminggu awal untuk memberi peluang kepada mereka menyambut kemerdekaan. Dan pada waktu itu juga tiket kereta api, tiket bas habis ditempah untuk menghadiri sambutan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi, jom kebat. Kita tengok ulang kaji sikit untuk pelajaran kita pada kali ini, iaitu soalan kebatnya ialah bagaimanakah anda menyambut hari kemerdekaan negara? Yang pertama kita tengok dia punya tugas iaitu bagaimanakah. Bagaimanakah? Kata lain bagi bagaimanakah ni apa? Iaitu cara. Cara, kaedah. Cara anda menyambut. Menyambut, kata kuncinya ialah menyambut hari kemerdekaan negara. Jadi bagaimana anda menyambut hari kemerdekaan negara? Dia nak 4 markah. Jadi yang pertama mestilah ada kepala ayat. Cara, cara yang akan saya lakukan ketika menyambut hari kemerdekaan ialah dengan mengibarkan jalur gemilang. Sama ada di rumah, mengibarkan jalur gemilang. Ini ialah F1 atau fakta 1. Sama ada di rumah, di kenderaan maupun tempat kerja. Ini ialah contoh. Kita bagi kepada C1. Selain itu, saya juga akan menyanyikan lagu kebangsaan iaitu lagu negaraku. Saya juga akan menyanyikan lagu kebangsaan iaitu lagu negaraku. Ini ialah H. H1. Dan bersama-sama menyertai perarakan hari kemerdekaan. H2. Bagi menunjukkan rasa bangga terhadap perjuangan kemerdekaan. Untuk menunjukkan rasa bangga kan. Jadi ini ialah H3. Serta melaungkan perkataan keramat merdeka dengan semangat. Ini ialah H4. Jadi kat sini kita ada berapa markah kat sini? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah tentang bagaimana cara anda menyambut hari kemerdekaan negara. Seterusnya.
Okey, kita pergi pula kepada subtopik yang ketiga iaitu 10.3 ya. Detik pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, 10.3 detik pemasyuran kemerdekaan negara. Jadi, permulaan sambutan diraikan ya pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab, Selangor. Dan menjelang malam 30 Ogos 1957 tersebut, jalan sekitar Kuala Lumpur sesak ya dengan kenderaan dan pejalan kaki menuju ke Padang Kelab, Selangor untuk meraihkan upacara di situ. Okey, seterusnya kita tengok pula pada 10 malam. Ni kita tengok pada pukul 10 malam. Apa yang berlaku pukul 10 malam ni? Ya, ni 10 malam ni iaitu wakil dari Parti Perikatan berbaju Melayu hitam yang diketuai oleh Sardon Jubil mengambil tempat. Dan 10.30 malam pula 300 orang pemuda membentuk berbarisan kehormat menghadap Jalan Raja iaitu Menara Jam yang diketuai oleh Ismail Bonta. Dan manakala pada pukul 10.58 malam ya seluruh lampu dipadamkan di kawasan majlis untuk menghitung detik jam 12 malam. Dan pada jam 12 malam ya, detik 12 lampu dibuka dan diikuti dengan laungan Merdeka. Ya, seterusnya ucapan menurunkan bendera Union Jack oleh Tahir Abdul Majid diiringi dengan lagu God Save the Queen. Ya, ini adalah lagu Britain lah atau British kali terakhir dimainkan ya. Okey, bendera kebangsaan dinaikkan dan diiringi pula dengan lagu kebangsaan kita iaitu Negaraku. Maka sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Tengku Abdul Rahman. Okey, tengok gambar ni ya. Okey, detik pemasyuran mereka pada pukul 12.10 malam ya, Tengku Abdul Rahman telah dikalungkan dengan pingat emas yang tertulis Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Sebab itulah Tengku Abdul Rahman digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Dan dilaungkan gelaran tersebut sebanyak 3 kali. Ya, seterusnya 12.25 malam Tengku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan bersemangat dan 12.55 malam majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Ya, kalau kita tengok gambar ni ya, yang gambar ni ialah 12.25 malam ya, keratan akhbar Warta Negara yang menunjukkan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Dan kalau kita tengok gambar yang kedua pula ialah 10 malam bangunan Federal Sekretariat kelihatan indah dan berseri pada malam kemerdekaan 30 Ogos 1957. Yang ini pula tengok bendera Union Jack ya, yang ini bendera Union Jack diturunkan manakala bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baharu dinaikkan. Dan ini pula 12.07 malam ya, setelah bendera Persekutuan Tanah Melayu sampai ke puncak tiang sorakan merdeka telah dilaungkan sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya kita pergi pada peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka ya.
Upacara sambutan kemerdekaan diadakan pada 31 Ogos 1957 ya, dengan kehadiran orang ramai yang berjumlah 20,000 orang. Ya, mereka telah datang seawal jam 6 pagi. Ya, 6 pagi. Di atas pentas kelihatan ketibaan Raja-Raja Melayu. Ya, ini tentang menghormatlah ya, Raja-Raja Melayu, wakil Queen Elizabeth II iaitu Duke of Gloucester, okey, serta beberapa pegawai British dipayungi oleh Bidwanda, ya. Pegawai British dipayungi oleh Bidwanda. Ya. Jadi, pada 8.15 pagi, ketibaan Tuanku Abdul Rahman disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri serta Duke and Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester memberi ucapan dan menyerahkan serahan surat perlembagaan serah kuasa kepada Tengku Abdul Rahman. Okey, Tengku Abdul Rahman melaungkan perkataan merdeka ya sebanyak 7 kali dan diikuti dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azari. Ya. Seterusnya, upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu dan diiringi dengan lagu Negaraku. Ya, menaikkan bendera, acara yang seterusnya, ya. Dan seterusnya lagi sebanyak 101 das tembakan meriam. Ya, menandakan negara telah merdeka. Ya, seterusnya pada jam 11 pagi, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong di Balai Rong Seri Istana Negara. Ya, diikuti pula ucapan pelantikan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Hakim Besar dan Gubernur bagi Melaka dan Pulau Pinang. Ya, pada jam 1:30 tengah hari, majlis jamuan di residensi bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas pesuruh jaya tinggi British Sir Donald McGillivray. Dan seterusnya, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke London dengan penghormatan permaidani merah. Okey, ini ialah gambar-gambar ya kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Ya, keadaan di Stadium Merdeka. Ini adalah kehadiran ya Yang di-Pertuan Agong dan isteri, permasyuran kemerdekaan, ya laungan merdeka 7 kali oleh Tengku Abdul Rahman dan keratan akhbar ya tentang merdeka. Okey, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi dengan subtopik kita 10.4 iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Jadi setiap apa yang berlaku ya mesti ada kesan. Jadi hari ini kita akan tengok kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okey, kita tengok kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari segi politik ya, politik. Jadi negara kita mengamalkan sistem raja
berperlembagaan, ya, sistem raja berperlembagaan. Dan siapa ketuanya? Ialah Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Ya, seterusnya pengamalan sistem raja berperlembagaan. Ya, dalam sistem ini, memberi rakyat kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Jadi rakyat akan memilih kerajaan melalui pilihan raya. Parlimen. Ya, parlimen. Apa tugas parlimen? Menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Ya, dan siapa pula yang menggubal undang-undang di peringkat negeri? Iaitu Dewan Undangan Negeri yang tugasnya ialah menggubal undang-undang di peringkat negeri. Seterusnya kita tengok lagi dari segi politik, ya, kesan segi politik pentadbiran negara, ya. Negara kita, Perdana Menteri negara kita iaitu pada waktu itu ialah Tunku Abdul Rahman, ya, dilantik sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, ya, dan beliau telah melantik Datuk Abdul Razak Hussein, ya, sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jawatan Menteri Luar juga disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi bermaksud Tunku Abdul Rahman dia ada dua jawatan, iaitu sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Luar. Okey, seterusnya cabaran kerajaan persekutuan, ya. Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak Hussein telah menggantikan pegawai Eropah, ya. Pegawai sebelum ini kan British, jadi pegawai Eropah dan telah gantikan dengan rakyat tempatan untuk memegang, ya, digantikan dengan rakyat tempatan. Okey, untuk memegang jawatan penting dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, kesan, ya, kemerdekaan terhadap negara kita di peringkat antarabangsa. Yang pertama ialah dasar luar, ya. Pada tahun 1957, kumpulan pegawai kerajaan pertama dihantar ke Britain. Untuk apa dihantar ke Britain ni? Ya, untuk mendapatkan latihan. Untuk mendapat latihan bagi memantapkan lagi Kementerian Luar. Jadi tokohnya ialah, ya, tokoh utama yang menjadi Menteri Luar iaitu Tan Sri Muhammad Ghazali Syafiee, ya, dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Negara kita juga, ya, menjalinkan hubungan yang baik dengan negara mana? Negara seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Ya, seterusnya, ya, negara kita juga menganggotai Commonwealth, ya. Persekutuan Tanah Melayu telah diterima menyertai pertubuhan Commonwealth yang dapat, ya, kenapa kita nak join atau sertai Commonwealth? Ya, supaya dapat merapatkan hubungan sosioekonomi dengan ahli lain. Dan Persekutuan Tanah Melayu mampu mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Seterusnya, ya, pertahanan negara.
Setelah merdeka, Persekutuan Tanah Melayu masih mengekalkan kerjasama dengan pertahanan Britain dan negara Commonwealth. Ya, negara yang memerlukan kekuatan pertahanan akan memeterai perjanjian pertahanan iaitu Anglo-Malayan Defence Agreement AMDA pada tahun 1957. Okey, seterusnya kita tengok lagi kesan di peringkat antarabangsa iaitu penyertaan dalam blok sterling. Jadi Persekutuan Tanah Melayu menjadi negara berpendapatan tinggi. Negara kita adalah negara yang berpendapatan tinggi. Kenapa? Kerana kita ada hasil getah dan biji timah yang dapat mengukuhkan kedudukan mata wang pound sterling. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth iaitu Commonwealth Preferential Tariff System turut memperkukuhkan kedudukan ekonomi ahli-ahlinya yang lain. Seterusnya, Persekutuan Tanah Melayu juga diiktiraf dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai ahli PBB pada 17 September 1957 dan kita merupakan ahli PBB yang ke-82. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan secara rasmi di Ibu Pejabat PBB pada bila? 15 Oktober 1957. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Persekutuan Tanah Melayu menjunjung prinsip PBB. Apa prinsip PBB? Melindungi hak asasi manusia. Seterusnya, pengaman PBB. Pengiktirafan dan kepercayaan PBB. Dengan pengiktirafan dan kepercayaan PBB, Persekutuan Tanah Melayu turut terlibat dalam misi pengaman PBB di Kongo. Itu jelah misi pengaman kita pertama lah, iaitu di Kongo. Okey, kita teruskan lagi dengan kita punya soalan objektif kita untuk ulang kaji balik pelajaran kita yang sebelum ini. Okey, soalan yang pertama, soalan ni, mengapakah lagu God Save the Queen dimainkan pada malam sambutan kemerdekaan? Jadi jawapannya ada dalam buku teks kamu kan? Okey, muka surat 238. Jadi mengapa lagu God Save the Queen ini dimainkan? Ialah kerana tanda berakhirnya pentadbiran British. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya yang kedua. Apakah cara yang dilakukan selepas Tengku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali? Okey, apakah cara yang dilakukan selepas Tengku Abdul Rahman melaungkan merdeka? Jadi apa yang dibuat, yang dilakukan selepas itu pada buku teks awal muka surat 240, iaitu dengan melaungkan azan. Seterusnya, kita tengok soalan yang ketiga. Sistem pemerintahan berikut diamalkan di Malaysia sejak tahun 1957. Apa pemerintahannya? Iaitu sistem raja berperlembagaan. Jadi, bagaimanakah kedudukan raja dalam sistem pemerintahan tersebut? Bagaimana kedudukan raja dalam sistem pemerintahan tersebut? Iaitu
Okey, tanda berakhirnya pentadbiran British, ya. Jadi itu ialah bila diraja berperlembagaan bermaksud berakhirnya pentadbiran British. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi pada soalan kebat, ya, soalan kebat. Jelaskan manfaat yang diperoleh oleh Malaysia melalui hubungan dengan pertubuhan dunia dan negara luar, ya. Kita ada 4 markah kat sini. Jadi apa kehendak soal, apa kata tugas kat sini, iaitu manfaat. Ya, apa kata yang bagi manfaat? Manfaat ialah kebaikan, ya, kebaikan. Jadi kata kunci kat sini ialah kebaikan apa yang diperolehi oleh Malaysia melalui hubungan dengan dunia dan negara luar. Apa kebaikan yang kita perolehi sekiranya kita mempunyai hubungan dengan negara luar? Okey, kita tengok jawapan dia. Yang dia nak 4 markah. Yang pertama, manfaat yang diperolehi oleh Malaysia seperti dapat merapatkan hubungan sosioekonomi dengan negara ahli. Ini ialah fakta 1. Ya, F1. Hal ini, ya, dapat memberi peluang kepada negara kita menjadi sebuah negara yang maju di persada dunia. H1, ya, huraian 1. Seterusnya, saitu negara kita juga akan mendapat bantuan ketenteraan, ya. F2, fakta 2. Okey, fakta 2. Hal ini dapat menjamin dapat memberi jaminan kepada rakyat dan negara akan keselamatan negara serta memelihara kepentingan nasional. Ini ialah H2. H2. Oleh itu, hubungan dengan negara luar adalah penting bagi menjamin kedaulatan negara kita. Ini ialah inference, ya, inference. Jadi, maka kita ada kat sini 2 fakta, 2 huraian, 1 inference. Maka cukuplah 4 markah. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada kesan kemerdekaan terhadap ekonomi. Tadi kita pergi pada politik, ya. Sekarang kita pergi pada ekonomi, iaitu yang pertama ialah rancangan Malaya pertama. Ya, apakah tujuan rancangan Malaya pertama 1956 hingga 60 ni? Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, ya, dengan cara bagaimana? Tumpuan sektor luar bandar. Yang kedua, mempelbagaikan keluaran pertanian dengan tidak hanya bergantung kepada getah. Dan seterusnya, menambahkan lagi, ya, peluang pekerjaan. Untuk apa? Mengurangkan kadar kemiskinan, ya. Okey, jadi itu yang dibuat dalam rancangan Malaya pertama. Seterusnya ialah Felda, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Ditubuhkan pada tahun 1956. Ya, tujuannya adalah untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian, ya, dan penempatan semula masyarakat. Ya, kawasan yang diusahakan untuk tanaman getah, ya, Felda ini adalah untuk tanaman getah dan juga kelapa sawit. Kemudahan seperti perumahan, kemudahan asas, ya, juga turut disediakan kepada peneroka. Seterusnya, ya, dan untuk institusi keuangan pula, ya, institusi keuangan tempatan
Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama Sekali lagi saya ulang, Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank yang pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan oleh Ma'ruf Zakaria. Bank negara pula beroperasi pada 26 Januari 1959. Tujuannya untuk menstabilkan kewangan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan seterusnya, Wong Yik Bank ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Itu bank-bank yang ada di negara kita pada waktu itu. Seterusnya, pembangunan luar bandar. Kementerian Luar Bandar diwujudkan pada 17 November 1959. Apa tujuan Kementerian Luar Bandar ni? Bertanggungjawab membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah. Tujuannya untuk apa? Untuk merancang dan selaraskan projek pembangunan luar bandar khususnya dalam menyediakan kemudahan asas kepada rakyat. Okey, tengok lagi. Okey, dari segi ekonomi lagi, iaitu dalam rancangan buku merah. Rancangan buku merah ini dilancarkan pada 25 Januari 1961. Apa tujuan buku merah ini dilancarkan? Tujuannya adalah untuk memantau projek penyediaan kemudahan seperti jalan kampung, jambatan, bekalan air dan elektrik. Buku ini diletakkan di Bilik Gerakan Kemajuan Negara. Tapi disebabkan kekurangan peruntukan, kekurangan keuangan menyebabkan program pembangunan seperti pembinaan sekolah, pusat kesihatan, penyediaan bekalan air dan elektrik terhalang. Okey, kita tengok pula dari segi sosial Kesan dari segi sosial. Yang pertama kita tengok pendidikan. Jadi, untuk pendidikan, kerajaan telah mengeluarkan Penyata Rahman Talib. Kenapa? Untuk mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jadi, dalam penyata ini memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah. Seterusnya, kesan dari segi sosial juga. Yang kedua ialah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Dewan Bahasa dan Pustaka ini ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, di bawah Kementerian Pelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang terkandung dalam Fasal 1 Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Okey, seterusnya lagi dari segi sosial, kesan dari segi sosial ialah jabatan penerangan. Ya, penubuhan jabatan penerangan. Apa tujuan jabatan penerangan ni? Untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Dan ya, ia sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat tentang falsafah dasar wawasan negara terutamanya menjelang merdeka. Dan dari segi kesihatan pula, ya, selepas merdeka, pusat kesihatan dan hospital bertujuan meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ya, ketika mencapai kemerdekaan 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Ya, Kementerian Kesihatan peranannya adalah untuk memulihkan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Okey, seterusnya lagi dalam sosial juga ialah tentang kemudahan asas, ya. Menyediakan kemudahan asas dan infrastruktur turut diberi perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Ya, kemudahan ini disediakan tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Jadi apa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan? Iaitu bekalan elektrik dan air bersih. 10.5 iaitu prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Prinsip kedaulatan Persekutuan Melayu, kita tengok yang pertama ialah wilayah pengaruh. Ya, apa itu wilayah pengaruh? Iaitu merujuk kepada kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada negeri seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pulau Pinang dan Melaka. Setiap negeri yang berdaulat diketuai oleh Sultan atau yang di-Pertuan Besar dan yang di-Pertua Negeri. Seterusnya, kerajaan. Okey, siapa ini kerajaan? Kerajaan ni ialah institusi yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir negara. Jadi, kerajaan ini terbahagi kepada 3 komponen. Kerajaan kita terbahagi kepada 3 komponen, iaitu badan perundangan, yang kedua badan eksekutif, dan yang ketiga ialah badan kehakiman. Kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan. Siapa yang memerintah? Oleh kerajaan yang memerintah, tetapi dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Apa maksud kedaulatan undang-undang? Bermaksud kerajaan dan juga rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Apa tujuan undang-undang ini? Untuk memastikan keamanan negara dapat dikekalkan.
Ya, jadi kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah merupakan asas kedaulatan negara yang merdeka serta untuk memelihara hak rakyat. Ya, seterusnya kita tengok pada lambang kebangsaan. Apakah lambang bagi negara kita? Yang pertama ialah Jata Negara, kedua lagu kebangsaan, ketiga bendera kebangsaan, bunga kebangsaan. Itu ialah lambang negara kita yang merupakan identiti dan jati diri rakyat. Seterusnya, lambang ini juga menjadi simbol perpaduan. Dan lambang ini mempunyai kedaulatan tersendiri dan kita perlu memberi penghormatan kepada simbol rasmi negara. Okey, seterusnya ialah pengiktirafan sebagai rakyat, ya. Pengiktirafan kita sebagai rakyat membolehkan kita mendapat hak asasi, iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Jadi, sebagai warga negara, kita perlulah mematuhi perlembagaan dan semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak, bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Kita tengok lagi soalan objektif, untuk kita ulang kaji yang kita belajar untuk tajuk yang lepas. Soalan yang pertama ialah antara berikut yang manakah kesan kemerdekaan dari segi apa? Dari segi sosial, di negara kita, kecuali jadi apa kesannya dari segi sosial? Kecuali iaitu pendidikan Inggeris diutamakan, kita tidak utamakan pendidikan Inggeris selepas merdeka, Okey, seterusnya. Okey, yang kedua, apakah kandungan rancangan buku merah yang dilancarkan pada 25 Januari 1961? Dia nak apa kat sini? Kandungan rancangan buku merah. Apa tadi dalam rancangan buku merah tu? Ialah mengandungi projek berkaitan kemudahan asas, Okey, maka tamatlah bab 10 bagi tingkatan 4. Diharapkan murid-murid mendapat manfaat daripada video ini. Dan cikgu doakan semoga semua murid-murid terus cemerlang dalam mata pelajaran sejarah dan lain-lain mata pelajaran. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.